Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada tuan pengerusi majlis, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, bapa, saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah sebelum kita panjangkan majlis pada pagi ini, mari sama-sama kita meriahkan dengan kita berzikir, bertahlil pada Allah Subhanahu Wa Taala sama-sama insya-Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, 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 ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, 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 ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, alhamdulillah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Kita syukur lagi banyak-banyak kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah masih lagi sudi hidupkan kita, Allah masih lagi sudi berikan kepada kita macam-macam nikmat kan. Apa yang wajar kita lakukan ialah terus syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur bukan sekadar menyebut dengan mulut, dengan lidah alhamdulillah, terima kasih ya Allah, bukan sekadar kita benamkan dalam hati kita kan, nyatakan sungguh-sungguh dalam hati kita rasa terima kasih kepada Allah. Ya Allah, aku ni bukanlah baik sangat kan, kadang-kadang buat dosa, derhaka, maksiat, tapi masih lagi Engkau beri aku makan, masih lagi Engkau beri aku nyawa, masih lagi Engkau izinkan aku untuk menyembahmu, beribadah kepadamu, meletakkan dahi tempat yang paling tinggi ke tempat yang paling rendah bila mana kita sujud pada dia kan. Jadi kita kena nyatakan rasa syukur tadi tu. Kita yang boleh hidup tiap-tiap hari ni bukan sebab kita sihat kan? Jangan kita ingat oh kita sihat kita hidup lagi. Jangan kita ingat orang yang mati tu tak sihat kan? Kadang yang mati tu lagi sihat pada kita, main badminton kan? Naik basikal, cangkul, macam-macam lah. Zaman sekarang cangkul bukan dekat kebun, dekat padang golf, nyangkul. Tu dia kan? Kadang yang mati tu bukannya sihat, bukannya sakit. Yang sakit kadang tak mati-mati pula, nyakitkan hati lagi pula dah kan? Dah lah ada sakit, nyakitkan hati pula yang jaga tu. Bila nak mati orang tua ni, tak mati-mati lagi nak kena jaga pampers dia, nak kena bagi makan dia. Ni contoh tuan-tuan kan? Jadi kita yang masih hidup ni bukan sebab kita sihat kan? Tapi sebab dia yang nak menghidupkan kita lagi. Apa hikmah di sebalik kenapa dia nak hidupkan kita lagi? Kita nak kena mikirlah, kenapa Allah hidupkan kita lagi. Kita mikirlah, cerminlah diri kita tiap-tiap hari kan? Sebelum kita keluar kita tengok cermin dulu. Kat motor pun kita tengok cermin, kat kereta pun kita tengok cermin. Masuk bank tu kadang kita tengok cermin dulu, nak betulkan zip seluar kan? Rupanya orang dalam bank tu tengok kita gelak ke, tengok mamat tu betulkan zip seluar dia kan? Jadi kita cermin diri. Jadi bila cermin diri ni, jangan cermin semata-mata fizikal kita, cerminlah juga kan? Dalaman kita ni macam mana? Aku ni baik sangat ke? Yang Allah hidupkan aku ni sebab apa? Sebab aku baik sangat ke kan? Jadi bila mana kita
tak berfikir begitu, kita tak merenung begitu, kita tak bertafakur begitu, takutnya apa? Kita lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya kita duk rasalah yang kita masih hidup ni sebab kita sihat, sebab kita jaga kesihatan, kita jaga makan, kan? Gedebak-gedebuk dan sebagainya. Kita lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Takutnya macam tadilah, tiba-tiba kita rasa bangga. Kan? So bila bangga tu maknanya itu bukan sifat syukur. Itu sifat ego. Kan? Jadi sebab tu syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dia bukan sekadar sebut dengan mulut, tapi kita iakan, benamkan sungguh-sungguh dalam hati kita ni. Kan? Akhirnya kita akan terasa. Kan? Ya Allah, Engkau ampunkan lagi dosaku. Ya Allah, Engkau bagi lagi peluang aku makan. Ya Allah, Engkau bagi peluang lagi aku kan berbakti kepada suami isteri, anak-anak, ibu ayah. Ya Allah. Kan? Walaupun aku ni bukan baik sangat. Itu akhirnya kita akan tunjukkan, nyatakan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita punya perbuatan pula, dengan kita punya tubuh badan anggota pula. Syukur dengan mata yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk melihat perkara-perkara yang baik. Syukur dengan telinga yang Allah berikan kepada kita, kita dengarlah perkara-perkara yang baik. Benda-benda yang baik, berita-berita yang tak baik, gosip dan sebagainya, kita tolak tepilah. Nak macam mana? Masyarakat kita hari ini mudah sangat nak menyampaikan, nak menyebarkan benda-benda yang tak ada usul, usul periksa. Jadi kita terdengar. Tak apalah nak macam mana, kita bukan pekak. Bila mana kita dah terdengar tu, dengar sajalah. Tak payah nyampuk lagi. Tak payah pula datang pada dia, siapa orang tu. Kita nambah-nambah lagi. Jadi syukur dengan mata, jaga mata. Syukur dengan telinga, jaga telinga. Syukur dengan lidah, jaga lidah. Syukur dengan umur yang Allah berikan kepada kita, gunakan elok-elok. Gunakan iman, kita punya anggota tubuh badan untuk beribadah kepada dia. Berbakti kepada manusia, buat baik kepada manusia. Mentang-mentang Allah berikan kepada kita pangkat jawatan, gunakan pangkat jawatan tadi untuk kebaikan. Selagi kita boleh beri manfaat kepada orang lain, kita berilah. Allah berikan kepada kita harta, benda, macam-macam lah, duit banyak dan sebagainya, gunakan untuk kebaikan. Jadi sebab itu muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang apa yang kita rancang Allah perkenankan pula. Hari ni kita bertemu di masjid ni, santai-santai duduk. Alhamdulillah, tiang tak banyak tuan-tuan. Jadi siapa yang dapat tiang tu bersyukurlah banyak-banyak. Dinding ada, tak jadi masalah. Tu cerita tu. Okey je, relax, tak jadi masalah, santai-santai tuan-tuan. Saya ceramah, InsyaAllah tak panjang. Lebih kurang dalam 30-40 minit lah. Tuan-tuan pun mungkin ada urusan lagi selepas ini. Tapi waktu yang tak banyak tadi tu, kita manfaatkanlah. Sama juga dengan umur kita dekat dunia. Tak banyak umur kita ni tuan-tuan. 60 memanglah kita rasa macam banyak. 70 memang macam banyak. 100 memang macam banyak. Tapi kalau dibandingkan dengan umur umat dulu, kita ni tak banyak langsung. Umat dulu 100 tahun, 500 tahun, 1000 tahun, biasa. Biasa. Jadi ni kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang macam itu umur dia. Nabi pun sebut umur umatku mabaina sitin wa sab'in. Nabi sebut umur umat aku ni antara 60-70. Nabi pun wafat umurnya 63 tahun. Kita biasa dengar, biasa tahu Nabi lahir 12 Rabiul Awal. Jadi sebenarnya Nabi pun wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal. Nabi lahir 12 Rabiul Awal, Nabi wafat, Nabi meninggal pun pada 12 Rabiul Awal. Ini ada satu. Kalau kita tengok dekat sini, benda ni tak ada kena-mengena pun, spontan je. Tapi ada sebahagian ulama dia menghuraikan, kalau kita nak tahu kita lahir, kita dah lahir dah. Setiap tahun kita sambut birthday kita. Kek besar, kek kecil tu nombor 2 lah. Tapi sebenarnya nak tahu kita punya tarikh mati pun mudah aja. Berapa tarikh lahir kita bulan Islam, lebih kurang begitu jugalah nanti meninggal kita pun tarikh lahir kita bulan Islam. Jadi sebab tu kita kena ingat tarikh lahir kita bulan Islam bila. Kebanyakan kita tarikh lahir Masihi je kita ingat. Tarikh lahir Islam ni dia 1 tahun ke depan. Macam saya sekarang ni umur 53 tahun. Tahun ini 53 tahun. Birthday saya insya-Allah tak lama lagi 27 bulan 10 ni. Nanti 27.10 tuan-tuan hello saya lah. Ustaz bagi nombor akaun. Kita nak masuk duit ni. Nak masuk kek tak boleh tuan-tuan. Nak masuk duit boleh. Jadi kita biasa ingat tarikh lahir kita yang Masihi.
Yang Islam ni sebenarnya dia setahun ke hadapan. Jadi kalau tahun ini saya 53 Masihinya, yang Islam ni sebenarnya 54. Jadi kita pun kadang terlepas pandang. Mati kita tadi itu sebenarnya dalam bulan Islam tadi itu. Contoh, ini bukan hadis, bukan Quran. Nanti orang tanya pula sebab ni live. Itu dia. Lepas ni lagi orang tanya, mana hujah dia Ustaz? Itu dia. Quran ada cerita tak? Hadis ada cerita tak? Mai sini lah, nanti aku cerita. Cerita pakai tangan. Pam tu dia kan. Tuan-tuan. Mati pula. Betul rupanya mati dia tu sama tanggal dengan lahir di bulan Islam dulu. Jadi ini satu peringatan. Satu peringatan. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Kita cerita tentang Maulid Nabi, apa hikmahnya? Kita terbayang kematian kita. Sebab Nabi ada sebut, umur umatku di antara 60 ke 70. Jadi siapa yang dapat lebih 80, 90, 100 tu ibarat bonus lah. Tapi bukan untuk dibangga-banggakan. Umur yang pendek tadi itulah kita manfaatkan walaupun tak panjang. Tapi kita nak manfaatkan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan bila kita manfaatkan umur yang pendek tadi itu, waktu yang pendek ni tuan-tuan, mudah-mudahan kita akan tergolong dalam golongan yang Allah sebut wa qalilum min ibadiyasy syakur. Terlalu sedikit di kalangan hamba-Ku yang bersyukur. Tak banyak. Kat sini kita boleh tengok dah. Berapa ramai penduduk kampung ni? Takkan ramai ni saja penduduk kampung ni. Bukan dia orang tak tahu pun kita buat majlis ni. Tapi macam tadilah, mungkin tak ada rezeki. Betul, mereka ada urusan masing-masing. Tak adalah kita cakap dia orang tak dapat pahala dan sebagainya. Tidak. Tapi akhirnya, yang kata orang terpanggil untuk berkumpul pada hari ni, inilah orang dia. Tak ramai pun. Jadi sebab itu bila kita lihat di sini, waktu yang pendek Allah berikan kepada kita di dunia dengan masa sekarang yang pendek ni, tak ada masalah. Cumanya waktu yang pendek, yang singkat tadi, umur yang pendek, yang singkat tadi itu, boleh tak kita manfaatkan sebaik-baiknya? Boleh tak kita manfaatkan sebaik-baiknya? Sebab ini yang diajak oleh Nabi SAW, khairun nas anfa'un linnas. Sebaik-baik manusia ialah orang yang banyak beri manfaat kepada orang lain. Umurnya pendek, nyawanya pendek, tak banyak pun. Tapi sementara di hidup tu dia buat kebaikan sebanyak yang boleh. Kebaikan sebanyak yang boleh. Supaya bila mana dia pergi umurnya 60 ke 70 ke, dah meninggal lah, dah tak ada dah. Tapi mengalir lagi jariahnya, mengalir lagi kebaikannya. Manfaat lagi kebaikannya. Contoh macam, yalah saya ke Teluk Intan ni, 10 tahun yang lepas lah. Saya mula berceramah di Teluk Intan ni. Ada satu sahabat namanya, saya panggil dia Ustaz Wan saja. Ustaz Wan. Wan apa tu saya tak tahu. Tapi Wan Azli kalau tak silap. Dah meninggal dah. Ustaz Wan Azli dia dah meninggal. Mungkin orang Teluk Intan kenal kot. Dia ada travel, fonsu, dia ada madrasah, dia ada hotel. Jadi saya 10 tahun dulu, 10 tahun, bukan 10 tahun, 2004, 2005. Maknanya berapa tu? 20 tahun. 20 tahun dulu, saya start masuk Teluk Intan ni berceramah. Yang bawa saya Ustaz Wan tu lah. Kebetulan Ustaz Wan tu dia rajin ceramah. Ada tempat-tempat dia berceramah. Jadi bila saya datang sini, dia bagi dia punya tempat tu untuk saya berceramah. Tapi dulu okey lagi, tak adalah masalah isu-isu tauliah ni. Tapi saya memang dulu pun ada tauliah. Start pada tahun 2000 saya bekerja di Zakat Selangor tu. Zakat Selangor bawah Majlis Agama Islam Selangor, saya dah ada tauliah dah. Tauliah mengajar tu dah ada. Yang interview saya masa ambil tauliah tu Mufti Selangor. Alhamdulillah dia tak tanya macam-macam. Dia tak tanya bab hukum. Dia kata entah nak ceramah apa. Ceramah senyum itu. Ceramah elok-elok. Jangan meripik-ripik bukan-bukan. Jadi orang dah bagi amanah, kita jagalah elok-elok. Cumanya tauliah jaiz saya sekarang dah mati. Tauliah jawi saya pun dah mati. Tengah apply baru tengah proses lah. Jadi saya ni ada sekarang ni ada tauliah Sarawak. Nak jadi cerita 2022 tu masa saya nak berceramah kat sana, semua mati tauliah. Dalam Sarawak kata tak apa Ustaz, kami bagi Ustaz tauliah Sarawak. Dapatlah 3 tahun sampai 2025. Bolehlah pakai untuk ceramah mana-mana ke. Macam saya sambah di sini pun, Tuan Haji Hambali tu minta saya punya tauliah, jadi dia buat uruskan dengan pejabat agama. Pejabat agama terima, diluluskan, boleh berceramah. Alhamdulillah lah. Jadi tahun 2004, 2005, 2006 dulu tak macam sekarang. Mudah saja, kita pun bukan nak ceramah bukan-bukan pun. Tak ada nak meripik-ripik pun tuan-tuan. Nak cerita first love Nabi lah, apa kejadah ke. Tak ada. Kita tak gunakan istilah-istilah macam itu. Nabi bercinta.
kan? Tapi bukan cintanya macam kita. Kita cinta memang cinta ke laut, kan? Nabi punya cinta lain. Walaupun memang betul Nabi pun bercinta juga dengan manusia juga. Selain pada Allah, Nabi pun bercinta dengan manusia juga. Tapi cinta Nabi itu terpelihara. Dan cinta kita yang merepek bukan-bukan, entah apa-apa, bayangkan bukan-bukan, cakapkan yang bukan-bukan, kan? Ini dia. Jadi Ustaz Wan Azli itulah antara orang yang ialah ada jasanya. Dia lah memberi laluan kepada saya start 2004, 5, 6 gitulah. Saya datang berceramah ke Teluk Intan ni. Dia dah tak ada dah sekarang, dah meninggal dah. Sebelum Covid lagi dia dah meninggal berapa tahun. So, laluan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan ilmu tu, kalau adalah 20 tahun dulu orang dengar ceramah saya, kuliah saya ni banyak cerita tentang bab-bab pusaka atau pusaka, pengurusan pusaka, kan? Mati macam mana nak uruskan pusaka mak ayah, tanah, rumah, kereta, duit dan macam-macam lah. Dulu banyak dah saya berceramah. Tuan-tuan, dekat televisyen pun ada. Kalau tuan-tuan perasan lah, buka rancangan Tanyalah Ustaz dulu-dulu tu adalah muka saya cerita pasal pusaka ni, kan? Memang pusaka ni banyak, kan? Ni dalam masjid ni pun saya tengok muka saya dah tahu dah. Lebih separuh ni dah ada masalah pusaka dah. Sebab saka-saka dia pun dah nak keluar dah, kan? Bab saka tu saya tak nak layan, pergi cari orang lain, kan? Memang banyak pusaka, memang banyak kes di Malaysia ni, kan? Jadi mana-mana orang yang pernah dengar ceramah saya 20 tahun dulu, katalah di Teluk Intan ni, hasil sumbangan Ustaz Wan Azli tadi tu beri laluan saya berceramah tu, mungkin ramai dah dengar ceramah saya, lepas tu diambil, diamalkan, diuruskan harta pusaka ataupun bab-bab lain saya berceramah, mereka pegang, amalkan sungguh-sungguh. Jadi dia dapat pahala. Yang buat tadi dapat pahala. Saya yang berceramah ikhlas kerana Allah, Allah beri pahala. Ustaz Wan Azli tu pun dapat juga pahalanya mengalir sampai sekarang, walaupun dia dah tak ada dah. Ni dia, jadi ini perkara yang diajarkan kepada kita. Sebulan memanglah, setahun sekali kita berhimpun, kita buat sambutan Maulid Rasul. Sambutan tu satu perkara. Kita tak buat sambutan pun, tapi kalau kita beringat, kita faham, dah dapat dah kebaikan daripada kita buat sambutan. Kenapa ni buat sambutan Maulid Rasul? Mestilah, kita kan orang Islam, kita kan umat Nabi. Nabi tak suruh pun, Islam pun tak suruh pun, pada dasarnya tak ada hukum pun. Tapi kenapa kita sambut? Sebab kita nak membuktikan kita ni benar-benar cinta kepada Nabi, nak tunjukkan bukti, nak cinta ni sebenarnya tak perlu dalil, tak perlu bukti pun. Kau cinta, buat je lah. Macam mana kita cinta dengan Allah, buat je lah. Apa yang Allah suruh kita buat je lah. Jadi begitu juga dengan Nabi ni, memang Nabi tak pernah suruh, dalam agama pun tak pernah suruh. Tapi salah ke kita nak tunjukkan terima kasih kita kepada Nabi, terima kasih kita kepada Allah? Salah ke kita nak buktikan paling tidak setahun sekali kita sambut maulid ni, kita ngaku kita ni umat Nabi Muhammad SAW, tapi 12 Rabiul Awal tu kita pandang macam alah gitu saja. Walhal tarikh lahir kita besar-besarkan, tarikh lahir anak-anak kita besar-besarkan, tarikh lahir raja ke siapa kita besar-besarkan. Ini manusia yang mengenalkan kita kepada Allah, yang mengenalkan kita kepada Islam, kita pandang begitu saja. Sampai gaduh-gaduh pula, mana boleh sambut maulid lah, apa semua bid'ah, berdosa, jatuh haram dan sebagainya. Tuan-tuan, sedangkan ini kita bercerita tentang cinta Nabi ni, sampai sanggup kita mengatakan bid'ah, dalalah, sesat, haram. Sampai ada sebahagian tu mengatakan apa-apa makanan yang dihidangkan sempena Maulid Rasul haram dimakan. Sampai begitu. Apa-apa sembelihan yang disembelih sempena dengan Maulid Rasul, sembelihannya pun haram juga. Allahu Akbar. Siapa yang cakap ni? Orang Islam. Siapa yang cakap ni? Umat Nabi Muhammad juga. Walhal Abu Lahab tak kenal kan? Sebab kita tak pernah jumpa. Betul? Ada siapa sini pernah jumpa? Kalau pernah jumpa, hebatlah. Jangan perangai jadi macam Abu Lahab, sudahlah. Abu Lahab tu walaupun kita tak pernah jumpa, tapi kita tahu cerita dia. Bukan calang-calang kejahatan dia. Abu Lahab ni bukan calang-calang punya kejahatan. Sampai sepena dia menampar Nabi tu, masa Nabi turun pada Isra' Mi'raj tu, Nabi cerita perkara tadi kita kepada sahabat-sahabat dekat kapal Quraisy, dengan hidayah Allah, daripada Allah tu ramai yang masuk Islam ketika itu juga, termasuklah Hamzah, bapa saudara Nabi yang sebelum tu tak menerima Islam, tapi bila Nabi ceritakan tentang Isra' Mi'raj ketika itu, dia melafazkan 2 kalimah syahadah. Sampai bila mana Abu Lahab tadi tu tempeling Nabi, sebab Abu Lahab ni anak saudara, bapa saudara pada Nabi juga. Tu dia. Abu Jahal kawan Nabi.
Itu yang masa Nabi turun pada Isra' Mi'raj tu, Nabi nak berceramah tu, Abu Jahal kata apa tu? Muhammad, kau tunggu sekejap Muhammad, tunggu sekejap. Aku nak panggil semua orang kampung ni, kumpul kat sini dengar ceramah kau. Dengan tujuan apa? Nak gelakkan ramai-ramai, nak ketawakan Rasulullah ramai-ramai. Sebab apa yang Rasulullah cerita tu kononnya tak betul. Walhal Nabi nak cerita benda yang betul. Sampai ke tahap tu, kejahatan Abu Jahal tadi tu. Yang dia Abu Lahab ni pula, bila dia dengar Nabi berceramah tadi tu, dia tak cerita banyak, dia tempeling Nabi. Tempeling. Itu yang bila dia lepas tempeling Nabi tu, ada riwayat mengatakan masa tu juga dia kena tempeling dengan siapa dia? Hamzah. Dan masa itulah juga antaranya diceritakan turunnya surah Tabbat Yada Abi Lahabin wa Tab. Celakalah tangan Abu Lahab, celakalah. Tu dia. Jadi ayat tadi tu kena baca dengan suara yang lantang. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Celakalah tangan Abu Lahab, celakalah. Kita orang Melayu, tabbat yada abi lahabin wa tab. Itu dia. Nak ngutuk tak berani, tak takut. Jadi cakaplah. Walhal sebenarnya jelas ke dia. Ni cerita dia tuan-tuan. Jadi Abu Lahab tadi tu yang terang-terangan kafir, durja, laknatullah, menentang perjuangan Nabi. Tapi bila dengar lahirnya Nabi tu, hari 12 Rabiul Awal Nabi lahir dekat Mekah tu, dia punya seronok, dia punya happy, dia buat kenduri besar-besaran. Berapa ratus ekor unta, kambing disembelih, dimakan, dihidangkan kepada penduduk Mekah. Bayangkan, bukan main-main. Satu ekor unta, katalah RM5,000. Unta RM5,000. Ada 100 ekor. Berapa duit dah keluar? Berapa duit dah keluar? Kambing, satulah seekor umumnya harganya RM500. 100 ekor unta disembelih. Berapa dah duitnya keluar? Tuan-tuan, itu kafir durja tu, Abu Lahab tu. Buat makan besar-besar. Penduduk Mekah kata, Abu Lahab ni buat makan besar-besar ni, kenapa ni? Aku meraihkan kelahiran anak saudaraku yang namanya Muhammad bin Muhammad bin Abdullah. Bukan itu saja, dibebaskan hamba kesayangan dia. Bayangkan, hamba yang memang betul-betul dia sayang, dibebaskan. Dia pun tahu makna. Buat kebaikan tadi tu Abu Lahab, walaupun dia kafir durja, tapi dia tahu juga makna. Menggembirakan orang, meraihkan orang. Ini cerita dia. Dan akhirnya tak sia-sia, walaupun dia kafir durja, dia mati Abu Lahab tu. Apa yang dituliskan dalam hadis Nabi SAW, setiap hari Isnin Abu Lahab diringankan azab kubur. Diringankan azab kubur. Sampai diceritakan dalam celah-celah jari ni keluar air. Air, dia minum daripada air-air tadi tu. Ini diceritakan dalam hadis, tuan-tuan. Bayangkan, kafir durja, tapi dengan meraihkan kelahiran Nabi, buat kenduri makan besar-besar, dibebaskan hambanya, seronok dengan kelahiran Nabi. Dia mati hari Isnin, sebab Nabi lahir hari Isnin. Jadi dia mati hari Isnin. Setiap hari Isnin dia offkan azab kubur, diringankan azab kubur. Ringan berat azab kubur ni kita pun tak tahu. Jangan katakan, alah ringan azab kubur je. Tahu ke azab tu macam mana? Ni azab nak tunggu ceramah habis pun. Dah pening kepala ni, ceramah berapa lama? Ya ke Ustaz janji 30 minit. Kok dia ni tiba-tiba 2 jam, 3 jam. Penceramah ni bukan boleh percaya. Dia dapat mikrofon, dia lupa lah. Tuan-tuan. Tapi insya-Allah tuan-tuan jangan risau. Depan saya tu ada jam. Tuan-tuan. Jadi jangan pandang ringan. Jadi orang kafir durja tu pun dia pandai mencari manfaat. Paling tidak walaupun dia betul lah tidak ada jaminan syurga dan sebagainya, dia buatlah juga satu benda, dan akhirnya setiap hari Isnin diringankan azab kubur. Jadi kita ni yang ngaku orang Islam, umat Nabi Muhammad SAW, apa kebaikan yang kita lakukan kalau sempena Maulidul Rasul tadi tu? Nak cerita ke sponsor makan, mana ada? Datang makan ada lah. Nasib baik ada makan, itu pun kadang tak nak datang. Tuan-tuan, nak cerita kita yang sponsor makan, tak tahulah pula macam mana. Ini bukan nak, tak ada, untuk kita berfikir lah. Saya pun datang makan juga. Itu dia. Tak ada ustaz membawa makanan, tak ada. Dah sebab saya tahu penganjur dah ada makan. Sebab tu saya tak payah buat apa-apa. Ini cerita dia. Jadi paling tidak, bila kita kata kita ni umat Nabi Muhammad SAW, yang lahir pada 12 Rabiul Awal, Nabi lahir tu sebenarnya, kita bukan nak gaduh sangat pasal Nabi lahir tadi tu. Tapi kalau kita faham sungguh-sungguh, dengan lahirnya Nabi itu sebenarnya lahirnya Islam.
Dengan lahirnya Nabi, sebenarnya lahirlah Islam. Walaupun betul Islam tu lambat lagi. Dikala umur Nabi 40 tahun baru dapat wahyu. Tapi nak menceritakan kepada kita, dengan kelahiran Nabi itulah datangnya Islam. Kalau Nabi tak lahir, tak adalah Islam. Senang cerita dia macam tu. Jangan kita terbayang pula, kalau bukan Nabi pun mungkin kita yang dapat wahyu. Kepala otak kau. Muka kau tu cermin lah sikit. Dekat cermin tu muka kita ni macam mana? Dengan solat subuh sentiasa masbuk. Bukan masbuk gajah lagi, dinosaur. Tu tuan-tuan, tiba-tiba senang-senang nak ngaku Nabi. Ni yang berjadi sekarang ni. Masyarakat Malaysia ni tuan-tuan, banyak sangat ajaran-ajaran sesat. Milah Abrahamnya apa lagi tuan-tuan, macam-macam lah ajaran Sihak lah. Yang terbaru GISB daripada Arkam dulu tu. Jangan main-main tuan-tuan. Ni cerita dia. Haji Kahar dekat Kelanggit tu, dekat KL. Nama dia Haji Kahar, yang mengaku Nabi. Nabi Rasul Melayu. Nama ajaran dia Rasul Melayu. Siapa tak nak solat boleh. Jumpa dia je. Dia kata, tuan, saya tak nak solat. Saya ni memang susah sangat solat lah apa semua. Tak jadi masalah. Boleh-boleh nanti saya jumpa Tuhan. Saya ngadukan dekat Tuhan. Minta dia ampunkan dosa kamu. Bagi 5,000. 5,000 bagi kat dia. Mai pula dia kata, tuan, saya ni suka perempuan. Saya tak nak kahwin. Boleh tak saya berzina? Boleh-boleh, tak jadi masalah. Nanti saya akan mintakan ampun dekat Tuhan. Bagi 15,000. 15,000 bagi kat dia. Yang bestnya ada pula orang buat. Itu yang best tu. Kita kata benda tu salah, tapi ada orang ikut, ada orang buat. Dia pun seronok jadi Nabi, tuan-tuan. Mulalah ngajar benda-benda yang tak senonoh ni. Seronok dia, tuan-tuan. Bila kena tangkap dengan Jais, Jais tangkap dia. Tuduh dia, macam mana awak boleh ngaku awak jadi Nabi? Itu nama saya ada dalam surah Yasin. Kahar ada dalam tu. Tuan-tuan cek lah nanti, ada tak nama tuan-tuan dalam tu? Kok boleh ngaku Nabi juga, gantikan dia. Bayangkan. Mentang-mentang nama tu kebetulan sama ayat Quran. Dia kata, itulah, itu bukti je. Apa kena mengena? Lepas tu dia surat pula, dia tunjuk pula perjanjian. Dia dapat perjanjian tebal ni. Pelantikan dia, in the name of God. Nama bahasa English. Dia dilantik jadi Nabi tu, ada agreement, ada pelantikan dia, ada stamping lagi. Dahsyat tak dahsyat? Turun naik mahkamah. Tak habis-habis lagi kes dia. Akhirnya dia kata, saya resign lah jadi Nabi. Letih rupanya jadi Nabi ni. Dia resign lah. Dia letak jawatan. Dia ingat apa? Dia ingat macam Nazir Masjid, macam JKKK. Dia letak jawatan. Tapi dia letak jawatan pun tetap dia kena tuduh. So sekarang ni ada penjara, dalam penjara Sungai Buloh. Setiap kesalahan 20 tahun punya penjara. Rasanya dia meninggal dalam penjara tu kot. Tu yang ada member ajak bagi ceramah dekat penjara Sungai Buloh. Saya kata tak nak pergilah. Malulah nak ceramah depan Nabi. Ada Nabi dalam tu. Ni tuan-tuan. Jadi kita ni bila kita kenang-kenang, kita renung balik, kebaikan kita pun tak sebanyak mana. Tiba-tiba kita buat pula benda-benda yang sebaliknya. Menyesatkan orang, menyusahkan orang. Sedangkan Nabi sebut khairun nas anfa'un linnas, sebaik-baik manusia. Kalau kau kata kau ni orang Islam, kalau kau kata kau ni umat aku, kalau kau kata kau cinta kepada aku, cinta kepada Allah, cinta kepada aku, buatlah baik sebanyak yang boleh. Berilah kebaikan kepada orang yang sebanyak yang boleh. Janganlah buat benda-benda yang menyusahkan orang, memeningkan kepala orang. Kita nak sambut Maulid Rasul, sambut kita pun apa yang kita sambut pun bukan ada tarian gelik pun. Ada okey, insya-Allah, dan bersiap sedialah untuk kita punya majlis besok sempena dengan Maulid Rasul, kita buat tarian gelik tu dia. Kita minum ketum ramai-ramai, kita joget lambat sampai subuh. Ada ke? Kalau ada bagi tahu, saya nak ikut. Tak ada pun. Sebab kita tahu benda tu tak ada faedahnya. Tak ada kebaikannya pun. Ni. Jadi Nabi dah clear dah. Jadi bukan isu tentang sambutan. Sambutan ni setahun sekali kita kumpul, kita sembang-sembang, kita makan. Habis-habis kita berselawat ramai-ramai. Baca berzanji ke? Kalau zaman sekarang ni pula berqasidah. Dulu kita berzanji, abtadi'ul imla'a bismizatil aliyah Allah mustadiran faydal barakati ala ma ana lahu awla Allah. Itu dia, baca berzanji. Kita tahunya Allah, datang buku depan kita, Allah tu dia. Baca lah. Buku berzanji, bukan Quran. Quran yang kita kena baca betul-betul pun kita main langgar je. Ini kan berzanji. Tak baca bahasa Arab, tak apa, baca Melayu lah. Bacalah apa yang kita, tak ada masalah. Sebab berzanji tu kisah hidup Nabi. Nabi sebelum lahir.
Nabi masa lahir, Nabi masa baby, masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa, Nabi berkahwin, Nabi berniaga, Nabi berjuang, kan? Sampailah Nabi wafat. Dalam berzanji, kitab berzanji itu sebenarnya sejarah hidup Nabi yang dipetik daripada kisah-kisah, kan? Pengajaran daripada Al-Quran, pengajaran daripada hadis, kan? Nah, ni kalau kita tengok dalam berzanji itu pun diceritakan masa Nabi berdakwah ke Taif. Kita tahu dah cerita Nabi berdakwah ke Taif. Nabi kena baling batu, baling kayu sampai berdarah tubuh Nabi. Berdarah, mengalir darah daripada kaki Nabi tu, lutut tu mengalir tu. Malaikat masa tu standby saja. Kalaulah jatuh setitik darah Nabi ke bumi Taif, Jibril tu dah standby saja nak cedok, malaikat punya besar tak usah cakap lah. Jibril tu dah standby dah, dia nak cedok dengan sayap dia tu, Taif tu, nak di boom tu dia. Muhammad kau cakap je. Nabi kata tak. Tu tengok Nabi. Dan ya, kata orang kasihnya Nabi pada umat tu, sampai Allah bila melihat perkara tadi tu, tengok, tak diizinkan darah tadi tu jatuh ke muka bumi. Darah tu jatuhnya kat mana tuan-tuan? Hatta huddibat biddima ina'lah. Dalam kitab berzanji diceritakan. Darah yang mengalir tadi tu tak ada jatuh pun ke bumi sebab malaikat dah standby. Kalau jatuh ni habis ni. Taif ni habis semua. Kan? Tapi sayangnya Nabi pada kita tu, pada umat dia, tak apa. Memanglah mereka sekarang ni tak beriman, tapi nanti mungkin anak-anak cucu-cucu, tu dia. Jadi ihsannya tu tadi tu, kan, Allah pun tak izinkan darah tu jatuh. Jatah darah tu mana? Bertakung di capal Nabi. Hatta huddibat biddima inna'ala. Darah tadi tu bertakung dalam kasut Nabi. Na'lun tu maknanya selipar ataupun kasut. Tapi kasut dan capal Nabi tu, yang kita istilahkan kasut dan capal tu, bukan seperti mana yang kita bayangkan ya tuan-tuan. Sebab tu minta maaf, ada orang beli kopiah, ada gambar capal. Itu kapal planet Star Wars punya tu. Itu bukan capal Nabi. Banyak orang letak simbol tu, kita kata capal. Silap tuan-tuan. Simbol-simbol ni tak boleh pakai. Dalam agama tak ada simbol. Kecuali kita nak perang, bendera hitam, la ilaha illallah, tu cerita lain. Orang Sungai Manik tahulah tuan-tuan, 13 Mei. Mana ada lambang-lambang capal, lambang pedang, lambang apa ke, tak ada. Kita percaya itu capal Nabi. Minta maaf tuan-tuan, saya daripada dulu mula-mula sampailah benda tu keluar, saya sikit pun tak percaya. Tapi malah nak cakap. Orang sekarang kalau kita cakap, dia marah kita balik. Bila kita tegur, dia merajuk. Tuan-tuan, orang dulu-dulu mudah je sambut maulid, baca berzanji, ramai-ramai bangun sallallahu ala Muhammad, edarkan telur, bunga telur, habis-habis macam tu je tuan-tuan. Siapa lambat datang, telur habis. Simple je. Orang zaman sekarang nak berqasidah, Zahara dinul mu'ay. Bukanlah qasidah tu tak bagus. Okey je, tak jadi masalah. Tapi kadang elemen-elemen tu tuan-tuan, gedembung dalam masjid, dalam surau. Kau nak gedembung luar lah tuan-tuan. Ni masjid ada kehormatan dia, ada kemuliaan dia. Tuan-tuan. Tertidur dalam masjid tak apa, kalau sengaja tidur pada hukumnya tak boleh. Masjid nak jaga kemuliaan. Tuan-tuan, sembang bukan dalam masjid pun tak boleh. Kemuliaan nak kena jaga. Yang terbaiknya selagi kita duduk dalam masjid dalam keadaan berwuduk. Orang perempuan uzur pula tak boleh masuk. Contoh, ada. Kita tiba-tiba gedembung kencing-kencang. Apa cerita? Memanglah kita nak tunjukkan meriah kita, seronok dengan kelahiran Nabi. Tapi berpada-pada lah. Luar sila lah, tak jadi masalah. Kat jalan raya, kat sila lah. Kau nak ketuk apa, ketuk lah tuan-tuan. Tapi ini dalam masjid. Bila kita tegur, marah. Dia kata, siapa kata tak boleh ustaz? Harus hukum dia. Memanglah kalau nak cerita harus, semua benda harus. Tapi kena tengok tempat lah. Kita ni Malaysia, bukan Yaman. Kita bukan Indonesia. Semua benda kita boleh sodok. Contoh tuan-tuan, kena beringat lah. Orang dulu-dulu tak ada macam sekarang pun, simple je. Maulid, berzanji, sudahlah. Habis makan-makan lepas tu. Tuan-tuan, kita hari ni macam-macam kita nak buat, boleh. Tapi ada benda yang kita nak kena jaga. Tidak orang akan pandang kita, ni maulid ni tak apa-apa dah. Main sodok semua benda, kau langgar apa semua bla-bla. Sampai masjid kau pun tak jaga apa semua. So salah siapa? Salah kita juga. Kenapa benda ni tak berlaku? Sebab kita tak faham. Cuba kalau kita faham, selagi hidup ni kita khairun nas anfa'un linnas. Sebaik bagi selagi mana kita hidup ni, walaupun umur kita tak panjang, pendek, tapi kita sentiasa nak cari manfaat. Jadi buat satu benda yang bermanfaat. Jangan buat benda yang tak bermanfaat. Kumpulan qasidah tadi tu dijemput untuk majlis ni.
Buat satu benda yang bermanfaat. Okey, qasidah saja. Simpan ke kompang tu dulu. Tempat lain, kat stadium ke, kat apa ke, kat daftaran, boleh. Tak jadi masalah untuk memeriahkan. Dalam masjid ni dah meriah dah. Orang datang pun dah bagus lah tuan-tuan. Kan? Ni dia. Kita nak kena beringat. Kan? Itu Al-Kisah dia. Jadi, bila mana kita nak cerita pasal sambutan. Sambutan tu satu perkara. Tapi yang penting, apa pengajarannya? Pengajaran tu sangat besar. Kan? Sambutan tu satu perkara jugalah. Sampai kita ni tak tahu 12 Rabiul Awal ni benda, bahayalah tuan-tuan. Kalau ada dalam masyarakat kita ni 12 Rabiul Awal dia tak reti, tak tahu benda, bahaya tu. Kan? Bahaya tu tuan-tuan. Paling tidak dia tahulah itulah kelahiran Nabi. Agama yang dianuti sekarang tu datangnya daripada dia tu tuan-tuan. Jadi apa yang berlaku sekarang hari ni tuan-tuan, dengan yang ni mengata tak boleh lah apa semua, dengan yang menyambut maulid sendiri bukan tak faham. So akhirnya kita ni tak kenal, tak tahu asal usul kita. Jadi bila kita tak kenal, tak tahu asal usul kita, itu jadi susah tuan-tuan. Cuba kalau kita kenal asal usul kita. Kita ni datang daripada mana tuan-tuan? Daripada setetes air mani. Setetes air mani itu dalam perut ibu. Sebelum tu kita berada di alam roh. Di alam roh. Roh. Kita tak ada jasad. Kita tak ada body. Roh ni roh lah. Kita pun tak tahu roh tu mana-mana, macam mana. Jangan sibuk pasal roh. Kan? Itu dia. Oleh ruh min amri rabbi. Kan? Nabi sebut, bila mana Nabi pun ditanya tentang roh, jawab. Allah kata jawab dekat dia. Roh tu urusan Allah. Yang sibuk-sibuk kita nak tanya urusan roh ni pasal. Sibuk urusan Allah, buat apa? Urusan kita tak buat. Itu urusan Allah. Jangan sibuk lah. Kan? Tu tuan-tuan. Kita sekarang ni banyak sibuk urusan Allah. Sampai urusan kita pun tak tahu apa urusan kita sebenarnya. Allah punya urusan, Allah punya urusan. Allah punya urusan ni meliputi segala-gala. Termasuklah kita tengah duduk ni pun, ini urusan Allah. Nampak macam urusan manusia, tapi itu punya Allah punya urusan. Ni keberadaan kita ni sekarang ni boleh berada dekat masjid ni tuan-tuan. Orang lain datang terus daripada depan. Saya Uwais tu tunjuk, datang daripada belakang. Nasib baik saya perasan, itu ada kubah hijau, kuning tu, saya masuk sini tuan-tuan. Itu semua urusan Allah. Walaupun manusia biasanya begitu. Tuan-tuan. Ulama' sepakat menyatakan apa-apa yang berlaku dekat dunia hari ni. Contohnya inilah majlis kita hari ni. Sahabat kita ni malam tadi dia nak rakam saya ceramah dekat Telum. Tamban Melo tak jadi tuan-tuan. Tak sempat. Tuan-tuan. Sampai balik pun kena tinggal kawan dia. Kawan dia hantar, lepas tu tinggal. Lepas tu jenuh nak balik. Hujan lebat pula malam tadi. Pagi tadi saya ceramah pula dekat restoran Selera Kampung, Tuan Haji Nasir punya. Dan sekarang ni ceramah dekat pagi ni dekat kampung ni. Kampung apa? Kampung Tengku, Sungai Tungku tuan-tuan. Memang saya tak pernah datang lah. 30 tahun saya ceramah dekat Malaysia, memang tak pernah datang tempat ni tuan-tuan. So ulama' menyimpulkan ni keberadaan kita sekarang ni tuan-tuan. Pakai baju apa, pakai kopiah apa, saya pakai cincin warna apa, pakai kain plekat. Tuan-tuan pula pakai baju apa sebagainya. Siapa yang duduk dekat soft 1, soft 2, bersandar ke tak bersandar ke, macam mana ke, terangguk-angguk, ngantuk ke apa ke. Semua situasi yang dah berlaku sekarang ni, Allah dah tuliskan 40,000 tahun sebelum kita diciptakan. Main-main dengan Tuhan ke? Itu dia. Apa-apa yang berlaku dalam hidup kita, sengaja ke tak sengaja, nampak macam kita yang rancang, macam-macam, nampak macam kita yang plan. Kononnya kita rancang seminggu, 2 minggu, sebulan. Allah dah tulis 40,000 tahun sebelum kita diciptakan. Ini dia. Main-main ke Tuhan? Bijaksananya Tuhan tu macam bijaksana kita ke? Tuan-tuan. Ini kita nak belajar tenggelamkan diri dalam kekuasaan Allah. Tengok macam mana hebatnya Allah. Kalau kita tak tengok benda ni, kita tak rasa Allah hebat, kita rasa kita yang hebat. Tapi bila mana kita tahu benda ni tuan-tuan, kita ni tak ada benda. Jadi sebab tu kita kembali kepada asal usul. Kita ni asal usulnya apa? Alam roh. Daripada alam roh dimasukkan dalam rahim ibu. 9 bulan 10 hari kebiasaan. Tuan-tuan. Kenapa kita masuk dalam rahim ibu? Sebab nak ambil jasad. Manusia ni nak kena ada jasad. Itu ada permulaan tadi tu daripada air mani. Setitis air mani. Yang jadi kita ni, bayangkan air mani tu pula selnya berjuta-juta. Yang jadi kita ni satu je. Ini kalau kita tengok balik ni. Kemudian melekat jadi daging, jadi tulang, jadi apa.
Dapat mata, dapat telinga lah apa, cukup 9 bulan 10 hari kita pun lahir ke dunia. Ni kita duduk dekat dunia sekarang ni. Berapa lama kita nak duduk kat sini kita tak pasti. Daripada hari pertama sampailah sekarang ni, hari yang kelima, 50 tahun ke 70 tahun, 80 tahun ke, kita tak pasti. Tapi bila-bila masa saja kita akan pergi alam seterusnya, namanya alam barzah pula. Mati kita masuk alam barzah. Habis alam barzah kita pergi alam mahsyar, lepas tu alam akhirat, tu syurga ataupun neraka. Ni asal usul kita. Bila mana kita tahu asal usul kita tu, kita beringatlah. Tapi bila mana kita tak tahu asal usul, tu yang kita berasa macam-macam. Kita best, kita itu, kita ini dan sebagainya. Yang kita ni dapat Islam sekarang ni, yang kita kata Islam itulah sebesar-besar nikmat, antaranya iman tadi tu. Siapa yang bawa benda tu pada kita kalau bukan Nabi? Itu dia. Kalau bukan Nabi. Jadi kenapa bila mana kita dah besar 30 tahun, 40, 50, kita dah ngaji Quran, kita dah bersedekah, kita hafal hadis banyak, kita dah beribadah, kita dah pergi haji, kita dah umrah, kita rasa macam Islam tu kita punya. Kita ni lahir Islam. Jadi tak ada dah. Sampai kita lupa dah Nabi macam mana nak sampaikan Islam. Para sahabat macam mana nak sampaikan Islam. Bilal bin Rabah tu kena seksa. Kita nyanyi lagu Sumayya kau di macam-macam. Lagu tu pun saya tak hafal pun. Kita bila dengar lagu tu kita syok, kita nyanyi. Tahu tak Sumayyah tu macam mana? Manusia yang namanya Sumayyah tu macam mana? Yang dia pertahankan Islam, pertahankan iman, satu keluarga kena bunuh. Dia rodok dengan besi sampai tembus kepala Sumayyah tu. Bayangkan. Kita hari ni ceramah nyasyid bel je Sumayyah, Sumayyah, Sumayyah. Kau tak tahu ke Sumayyah menanggung tadi tu? Ni dia. Kita ni mentang-mentang percuma tak ada gaduh-gaduh. Dapat Islam, kita tuduh-menuduh sama-sama kita pula. Bid'ah, dalalah, Nabi tak suruh sambut, agama pun tak ada bercerita pasal Maulid Rasul. Birthday kita sambut. Dah apa-apa minta makan sana, minta makan sini pula. Ni tuan-tuan, double standard kita dengan kekasih Allah. Double standard kita pandang rendah. Manusia yang bawa Islam kepada kita, kita pandang rendah. Walhal kalau ikutkan apa yang ada dekat kita, emas kilo, kalau kita nak bagi dekat pun tak layak lagi. Tuan-tuan, ini kalau kita kenang-kenang pengorbanan Nabi tu, peluh dia pun kita tak boleh bayar. Apatah lagi kalau darah dia, apatah lagi kalau nyawa dia. Kita hari ni mentang-mentang kita dah besar macam ni, cantik, semua okey, tak ada masalah, meriah kita lupa orang-orang yang berjasa kepada kita. So akhirnya apa yang kita buat tak ada faedah lah. Sebab buat untuk diri kita sendiri. Nak tunjuk kita hebat, kita bagus, mengaku pakar hadis dan sebagainya. Tuan-tuan, untuk zaman sekarang ni, siapa yang kata dia pakar hadis, seburuk-buruknya 10 ke 20 ribu hadis dia kena hafal. Baru dia boleh cakap dia pakar hadis. Orang dulu-dulu, ulama-ulama dulu, ratusan ribu hadis. Imam Bukhari itu sendiri 600 ribu hadis dia hafal. 600 ribu hadis, tuan-tuan. 600 ribu hadis dia hafal. Imam Syafi'i itu ada pendapat mengatakan Imam Syafi'i itu sendiri menghafal 1 juta hadis. Jangan main-main. Kita hari ni baru baca hadis sikit, kita dah ubah dah kita punya style sembahyang. Kenapa? Jumpa dalam hadis, bangun pada rukuk, qiyam balik. Sebenarnya kita bangun pada rukuk, tangan kat bawah. Ni bangun pada rukuk, kita qiyam balik. Bila tanya kenapa buat macam tu? Selalunya kalau kaedah Imam Syafi'i, bangun rukuk, tangan bawah lah. Qiyam balik. Tanya kenapa? Baru baca hadis, baru jumpa. Kau ingat Imam Syafi'i tak pernah jumpa hadis kau baca ni? Tu dia. Kau ingat Imam Syafi'i senang-senang letak benda tu, begitu saja. Kita mazhab Syafi'i kat Malaysia ada kunut. Mazhab lain tak ada kunut. Hamadi, Maliki, Hanafi tak ada kunut. Kita pun senang-senang cakap, kalau ikutkan 3 lawan 1, 3 lah menang. So sepatutnya kita pun tak ada kunut juga, sebab 3 ulama tak ada kunut. Imam Syafi'i ni pandai-pandai letakkan kunut. Tuan-tuan, orang ajarnya kita, biadabnya kita dengan orang dulu-dulu. Walhal yang kita jadi mudah nak beramal sekarang ni sebab orang dulu. Ustaz Ismail Kamus, Ustaz Harundin dah buka jalan dah, berceramah dah. Dia dah tebas jalan dah sugah, tuan-tuan. Jadi akhirnya Islam sekarang ni mudah untuk diamalkan. Pakcik-pakcik, datuk nenek kita boleh berqasidah, berzanji lah apa semua. Sampai akhir sekarang ni qasidah-qasidah ni senang nak diterima. Kumpulan-kumpulan nasyid dulu dah berceramah lama dah, tuan-tuan. Akhirnya mahizin ke siapa masuk senang kita terima. Jadi kita lupa orang dulu, tuan-tuan. Orang duk petikai. Imam Syafi'i pandai-pandai letak kunut. Walhal 3 mazhab tak ada kunut pun. Tuan-tuan, zaman sekarang orang dah tak baca kunut dah.
Sebab tak sembahyang subuh. So, siapa nak cerita pula? Engkau duk gaduh Imam Syafi'i berkunut, 3 mazhab tak kunut. So sekarang ni berapa ramai yang hidup ni tak berkunut sebab tak sembahyang subuh. Tak ada orang cerita pun. Tak ada orang cerita pun. Kita medah aja. Benda yang dah agama tu ada, kita nak bidas, kita nak bidas, kita nak bidas, kita nak bidas. Kan? Orang yang tak ngamalkan agama tu tak ada siapa nak bidas pun. Cuba fikir. Walhal AJK kampung, AJK masjid buat macam-macam ni sebab nak ngajak ni, nak ngajak orang yang dia ngaku dia agama Islam, umat Nabi tu untuk ajak amalkan Islam. Kan? Ustaz-ustaz yang duk balah-balah ni, dia tak tahu apa pun. Dia tahu dia glamour je, popular je, rating dia, follower dia, siapa tu, oh dia sukalah subscriber dia, itu je. Tuan-tuan, dia fikir agama tu untuk macam itu, untuk dibangga-banggakan, untuk diseronok-seronokkan. Walhal sebenarnya berapa ramai lagi ulama-ulama hebat yang diam-diam tu tak ada pengikut pun, tak ada siapa pun. Sebab akhirnya amalan kita ni untuk kita, bukan untuk ditunjukkan pada orang. So bila mana amalan kita sekarang ni kita sibuk cerita pada orang, nanti bila kita mati, mana amalan tu? Tak boleh nak nolong. Dekat pada masyarakat tak boleh nak nolong. Allah kata masa kat dunia kau dah dapat macam-macam dah. Dengan ilmu yang kau amalkan masa kat dunia tu, kau dah minta macam-macam, minta glamour, minta sokongan, minta itu, minta ini dan sebagainya. So dah dibalas dekat dunia dah dapat dah. So sekarang ni kosong. Tak ada apa, silalah ke neraka. Contoh. Ini tuan-tuan. Sebab Nabi tadi tu, lahirnya dia tu, dia bukan sekadar lahir nak cerita fizikal, tapi dia sendiri nak menceritakan kita punya spiritual dalaman kita ni. Betul dia. Memanglah kita diciptakan untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-Quran sebut. Tidaklah diciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Okay, kita pun beribadah dengan solat kita, puasa kita, zakat, haji, sedekah, wirid zikir, macam-macam ibadah yang kita buat. Tapi masalahnya, ibadah kita ni diterima ataupun tidak. Jadi ulama menafsirkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang tidaklah diciptakan manusia dan jin itu untuk beribadah, dan siapakah golongan yang benar-benar boleh beribadah, dapat beribadah dan amal ibadahnya diterima, illa liya'rifun, iaitu orang yang benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala, barulah amal ibadahnya diterima. Dan ini diajarkan oleh Nabi kepada kita. Nabi pun ajarkan benda ni. Jadi sebab tu agama ni bukan sekadar zahir. Kalau agama ni amalan zahir, tuan-tuan, tak ada Isra' Mi'raj tu. Perbahasan Isra' Mi'raj. Isra' Mi'raj adalah benar. Benar. Cumanya dibahaskan Isra' Mi'raj tu, Nabi di Isra' Mi'rajkan dengan jasad sahaja ataupun dengan roh saja, ataupun jasad dan roh. Ada perbahasan. Jadi begitulah juga agama ni. Agama kita ni bukan jasad saja. Rohnya mana? Haji, apa makna haji? Menuju. Haji itu maknanya menuju. Menuju mana? Menuju Mekah. Menuju mana? Menuju Kaabah. Menuju mana? Menuju ke Arafah. Buat apa dekat Kaabah? Buat apa dekat Kaabah? Tawaf. Mengelilingi Kaabah. Buat apa dekat Arafah? Wukuf. Apa itu wukuf? Apa itu wukuf? Bayang, tuan-tuan. Nabi Ibrahim ajarkan kepada Rasulullah perbuatan haji itu. Nabi Ibrahim ajar kepada Jibril ajarkan kepada Nabi Ibrahim perbuatan haji, makna haji, falsafah haji, perjalanan haji. Bila dah habis ngajar, maka berkatalah Nabi Ibrahim, berkatalah Jibril, hal arafta, adakah engkau tahu wahai Ibrahim? Maka jawablah Ibrahim, araftu, aku tahu. Apa makna arafah? Tahu. Apa makna arafah? Kenal. Kenal apa? Kenal diri. Kenal tak diri kita ni yang penuh dengan dosa? Kenal tak diri kita ni yang penuh dengan maksiat? Jadi bila mana kita tak kenal, perjalanan haji pun kita tak tahu. Itu yang minta macam-macam tu. Minta tawaf, minta macam-macam. Masa dekat Arafah siap tanya, Ustaz, kat Arafah ni kita nak doa apa? Itu yang mula macam-macam tu. Hantar mesej video dekat Malaysia. Ni mama ni tengah kat Arafah ni, tengah wukuf lah. Doalah. InsyaAllah nanti mama doakan. Walhal Arafah tadi tu untuk kita yang ada dekat Arafah saja. Yang namanya wukuf tadi, Al-Hajj wa Arafah, haji itu wukuf daripada Arafah. Itu untuk orang yang berada di Arafah saja. Yang ketika 9 Zulhijjah. Orang yang dekat kampung Malaysia lantak pi tak ada kena mengena pun. Yang kita nak sama-sama share doa ni kenapa? Makbul tu memanglah urusan Allah.
Tapi wukuf tu sendiri sebenarnya hadiah besar kepada orang yang dapat jejakkan kaki pada tanggal 9 Zulhijjah. Apa yang kita dapat? Siapa yang pergi haji pada tanggal 9 Zulhijjah, apa yang dia dapat? Allah sebut dalam hadis kursi dia. Dan Allah sebut pada seluruh malaikat dia, wahai malaikatku, persaksikanlah. Malaikat lagi ramai pada manusia. Ada malaikat yang kita kenal nama, ada malaikat yang berapa ramai kita tak kenal nama. Malaikat maut tu sendiri, malaikat maut tu ketua dia, Israel tu ketua dia punya kuncu-kuncu dia berapa ramai. Yang diceritakan satu hari 70 kali. Malaikat maut jenguk kita ni satu hari 70 kali. Jadi kalau 70 kita bagi dengan 24 jam, setiap berapa minit dia datang tengok kita tu. Kita dalam ni pun dah berapa orang. Dia tak ada sebut, dia kata, kau malaikat, kau pergi dekat kampung Sungai Tungku tu, yang dengar ceramah tu ada 50 orang, kau tengok sekali. Tak ada, setiap seorang ni satu malaikat. Berapa banyak malaikat? Kanan kiri kita ni ada malaikat, berapa banyak lagi malaikat? Jadi malaikat lagi ramai pada manusia. Banyak ke ramai saya tak tahulah. Sebab malaikat ni manusia ke apa? Apa Allah sebut? Wahai malaikatku, persaksikanlah. Ni, pada tanggal 9 Zulhijjah, Yaumul Arafah, hari wukuf, persaksikanlah wahai malaikatku. Berapa ramai malaikat ni? Ni umat aku ni, yang dapat jejakkan kaki di padang Arafah. Banyak mana? 100 juta ke berapa juta ke? Mereka datang daripada segenap penjuru tempat dalam keadaan kusut masai, berdebu, berabuk dan sebagainya. Persaksikanlah, ketahuilah sesungguhnya. Bila mana mereka dapat saja jejakkan kaki di padang Arafah, ketahuilah sesungguhnya besar mana pun dosa mereka, banyak mana pun dosa mereka, sebanyak pasir-pasir di pantang, sebanyak bintang-bintang di langit, sebanyak bulu-bulu yang ada dekat tubuh-tubuh binatang yang nak dikorbankan, banyak mana pun dosa mereka. Bila mana mereka dapat jejakkan kaki di padang Arafah, apa yang Allah berikan kepada mereka semua? Allah, aku ampunkan seluruh dosa-dosanya. Senang ke nak dapat ampunan Allah ni, tuan-tuan? Nak dapat ampun mak kita pun susah, nak dapat bini ampun pun susah, tuan-tuan. Abang, tu dia. Saya boleh maafkan abang, tapi sampai bila-bila saya tak boleh lupakan dosa abang pada saya. Sebab abang kahwin tak beritahu saya. Kita ikut Ustaz Nazim. Ustaz Kazim kan beritahu, lagi senang minta maaf daripada minta izin. Sebab minta izin memang sampai mati tak dapat. Itu dia. So akhirnya kita dimaafkan lah. Tapi sampai mati saya tak boleh lupa abang punya kesilapan. Dia punya salah berapa banyak pun tak heran. Dia satu suami buat salah benda tu saja, kahwin tanpa bagi tahu dia. Kalau bagi tahu pun meroyan juga. Bukan boleh bagi izin pun. Perempuan biasalah. Tuan-tuan, tuan-tuan sorry lah perempuan saja je selingan. Ni tuan-tuan. Allah bagi kita keampunan secara percuma. Walhal keampunan Allah itulah yang kita nak. Yang kita beramal banyak-banyak ni tuan-tuan, selain pada kita nak tambahkan kita punya makam ke, pahala ke, ganjaran ke, jangan lupa semua amalan yang kita buat ni sebenarnya as-sadaqatu. Contoh kita bersedekah. Kita bersedekah tu apa? Untuk menutup kemurkaan Allah. Kita bersedekah tu untuk apa? Untuk dapat ganjaran. Kita bersedekah tu apa? Untuk dapatkan keampunan daripada Allah. Semua ibadah yang kita buat ni, antara kunci besar dia, semua nak dapat dengan keampunan Allah. Solat nak dapat keampunan Allah, zakat nak dapat keampunan Allah, puasa nak dapat keampunan Allah, wirid zikir nak dapat keampunan Allah, bersedekah nak dapat keampunan Allah, haji umrah nak dapatkan keampunan Allah. Bukan senang, tuan-tuan. Bukan senang nak dapat keampunan Allah. Jadi bila mana kita boleh berada di Arafah pada tanggal 9 Hijjah, Allah dah sebut dah dalam malaikat dia dah saksi dah ni. Semua aku hapuskan, aku padamkan dosa-dosa hamba-hambaku tadi. Bayangkan kalau kita buat maksiat daripada kecil sampai umur kita 65 tahun, 63 tahun tuan-tuan, kita jejakkan kaki di padang Arafah, Allah padam semua. Menangis syaitan. Diceritakan dalam hadis kursi. Syaitan menangis. Menangis syaitan. Mamat ni aku goda dia buat dosa daripada kecil. Memang hidup tu bergelumang dengan dosa, noda, maksiat, itu makanan dia. Rasuah, judi, zina, itu makanan dia. Tapi bila mana dia jejakkan kaki di padang Arafah, syaitan kata, habislah. Bayangkan tuan-tuan. Kita dah sampai sana, sampai dekat Arafah, sibuk lagi pasal dunia. Nak minta doa apa ya, nak bagi anak berjaya peksa, anak berjaya kahwin, jodoh berpanjangan, nak lagi dunia tuan-tuan. Walau dunia dah banyak dah kita habiskan. Itulah namanya manusia tadi. Kadang dalam penuh dengan nikmat tadi tu dia tak nampak, dia tak faham. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah bersyukur.
Dan kita didatangkan Nabi yang lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Lahirnya Nabi, lahirnya Islam. Islam tu pula sampai kepada kita percuma, tak ada gaduh-gaduh. Cumanya kita ni lemah. Jadi belajarlah. Banyak-banyak. Belajarlah dalam-dalam. Sebab Islam ni dinun ilmiyun wa amaliyun. Islam ni adalah agama yang didasari oleh ilmu dan amal. Jangan sibuk beramal kalau ilmunya tak ada. Jangan sibuk beramal kalau ilmunya kita tak faham. Jadi banyak masyarakat sekarang ni beramal tanpa ilmu yang betul. Itu yang bila diduga, diuji dengan ajaran-ajaran sesat, semua terkejut. Yalah GSB tu, kalaupun dia sesat, janganlah dia tutup kedai-kedai dia. Habis, kalau tak ditutup kedai dia, dengan kedai-kedai itulah dia monopolasi kita, dia tipu kita. Dia perjuangkan agama semua, sebab tu dia buat ekonomi. Walhal duit yang dia dapat tadi tu untuk bos-bos dia. Berapa ramai pekerja dia tak dibayar gaji. Ni satu, penzaliman. Yang berkahwin pula, tak ada rumah. Sebab dia tak hidup macam orang normal. Kita ni susah-susah, kita pun ada rumah sebiji. Sewa ke, apa ke, lalu nombor dua. Ada rumah, bayar bil api, bil air. Dia tak merasa kehidupan macam tu. Duduk satu rumah, ada anak, ada suami, ada isteri, ada anak-anak. Mereka tak, suami dekat sini, isteri dekat sini, anak tak kat tempat lain. Itu yang bila kena tangkap tu ramai-ramai, itu bila tanya, siapa bapak kamu, bapak? Entah, tak tahu. Bapak-bapak pun tak tahu anak dekat mana. Itu Islam. Tuan-tuan, kita kesian. Kesian tu satu bab lah. Tapi paling tidak tu, tak apalah yang kerajaan dah buat, itu kerja dia lah. Jadi paling tidak ni, kita dekat sini kita selamat. Oh, itu cerita dia. Tak payahlah kita nak monopolit apa-apa. Kalau tak ada kerajaan, tak ada polis bertindak dan sebagainya, kita pun susah. Ni macam saya. Kalau tak ada jabatan agama, merewang macam-macam orang boleh ceramah kat masjid ni. Jadi paling tidak, bila ada jabatan agama, beringat. Ustaz yang ada tauliah, kena beringat. Ustaz yang tak ada tauliah pun kena beringat. Tak ada tauliah, boleh je ceramah. Tapi beringatlah. Janganlah cerita macam-macam. Nanti bila dah kena takap, mula dah kita cakap macam, oh kita kena naya lah apa semua lah. Kau sengaja dah tahu. Kau tak ada tauliah, kau saja nak buat macam-macam. Buat hal. Tuan-tuan. Ini contoh. Jadi bila mana kita ada ilmu yang betul, kita akan beringat. Ilmu tu akan pandu kita. Ini betul, ini salah. Relax. Ambil yang betul. Salah tu kita tolak tepi. Tu cerita dia. Sebab apa? Sebab itu yang diajarkan oleh Allah dan Rasul kepada kita. Istafti qalbik yuftik. Tanyalah kepada hati kamu, dia akan buat keputusan. Jadi bila hati kita, diri kita ni penuh dengan ilmu yang betul, kita dah mengaji betul-betul, insya-Allah kita selamatlah. Tapi bila mana kita mengaji pun tidak, ingin kita nak besarkan amal kita. Mengaji pun tidak, kita nak besarkan amal kita. Banyak sangat ke amal kita ni, tuan-tuan. Besar sangat ke pahalanya, besar sangat ke ganjaran dia. Kita nak doakan orang pun belum tentu makbul, sebab doa untuk kita pun tak makbul. Macam mana, tuan-tuan? Sedangkan kalau kita benar-benar beramal ikhlas lillahi ta'ala, bersih amalan kita ni, tuan-tuan, insya-Allah manfaat dia banyak. Bukan sekadar kebaikan untuk diri sendiri, doa kita pun boleh membantu jiran tetangga kita, tuan-tuan. Tapi hari ni macam tadilah, kita sibuk dengan yang macam-macam, diri sendiri kita tak tengok. Walhal nanti hujahnya kita nak berdepan dengan Allah diri sendiri, dengan amalan kita, bukan dengan orang yang macam-macam. Derma macam-macam, sibuk kat luar sana, sibuk kita nak derma, walhal tak ada kena-mengena dengan kita pun, tak sampai. Macam mana? Ni surau ni perlukan derma, masuklah, apa masalah. RM5 pun dah masuk dalam tabung dah, confirm jatuh, settle, jadi kapet. Walaupun kapet berubah sikit tak apa, nak buat macam mana? Memang setiap tahun sebenarnya, setiap tahun bulan 5 kalau tak silap, setiap tahun bulan 5, saya lupa, dia ada 2 tanggal. Dalam bulan 5 tu, bulan Mei tu ada 2 tanggal. Satu dalam 10 ke 11 hari bulan, satu lagi dalam berapa hari bulan tu. Lepas asar, waktu asar Malaysia, cacakkan. Cacakkan kayu, dekat mana-mana yang ada cahaya matahari, cacakkan kayu. Jadi bila mana kita cacak kayu tu macam ini, katalah bayang-bayang tadi tu, dia ke sana. Bayang-bayang ke sana. Jadi kiblat tu ke depan lah. Setiap tahun sebenarnya kita kena buat. Setiap bulan Mei. Sebab bumi ni dia bergerak. Bumi ni bergerak. Jadi contoh macam masjid ni. Kita tak boleh nak salahkan masjid. Kita tak boleh nak salahkan AJK dulu. Apa AJK dulu ni? Kiblat lari. Nah, macam mana masa dia buat masjid tu memang kiblatnya betul. Tapi bumi ni bergerak. Setiap berapa tahun dia bergerak. Jadi ada yang masjid tak berubah. Ada yang masjid dia berubah. Ni dia. Tapi alhamdulillah, syukurlah kita orang hidup. Betul lah kiblat dia. Orang hidup ni, untung dia, kalau tempat sembahyang dia kiblat tak betul, dia boleh betulkan. Kalau kiblat diri dia tak betul, dia boleh betulkan. Masalahnya orang dah mati. Saya ceramah dekat Sabak Benang, ada tu. Lama masuk dalam, sepintas masuk dalam tu.
Ada masjid, belakang tu kubur. Jadi orang kampung ni cakap, "Ustaz, kiblat masjid ni dengan kiblat kubur ni tak sama, dah lari. Sebab kubur ni dah lama-lama dulu." Saya kata tak apa, dia orang dah mati dah, tak jadi masalah. Kan orang tu dah mati, dia tak tanya pasal kiblat. Cuma masa dia mati dulu, sebelum dia mati tu kiblatnya macam mana. Kalau kiblatnya Allah dan Rasul, dia selamat. Tapi bila dah tanam, kiblat dia lari, tak ada masalah. Ni masjid ni, kiblat sembahyang kena betul, orang yang hidup tu pun kena betul. Barulah boleh pakai. Kalau tidak, tak ada manfaat ni. Kan? Jadi kalau kiblat kita tak betul, kan, amal kita pun tak betul. Kan? Kiblat kita ni Allah, kiblat amal kita Allah, kiblat solat kita Kaabah, kiblat amal kita adalah Allah. Macam mana kita nak beramal dengan keadaan yang betul? Ikut ajaran Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu kata kamu cinta kepada Allah, aku Allah sebut, hendaklah kamu mencintai kekasihku dulu. Sebab bab cinta ni kita tak boleh tahu kalau tak ada orang yang mengajar dekat kita. Kan? Cinta ni kita tak tahu kalau tak ada orang yang ajar dengan kita. Jadi Nabi ajarkan kepada kita cinta kepada Allah ni, buatlah apa yang Allah suruh, tinggallah apa yang Allah larang. Tu dia. Nabi ajarkan kepada kita. Nak beramal tu pun diajarkan lagi. Sallu kama ra'aitumuni usalli, solatlah kamu seperti mana kamu melihat aku solat. Kita tak tengok Nabi solat. Jadi yang sampaikan kepada kita ni sahabat, para ulama sampailah kepada kita apa kaedah yang solat kita sekarang ni, itulah yang Nabi buat. Tak payah gaduh lah, tangan atas ke dekat ke macam mana ke, tapi paling tidak kita tahu takbiratul ihram Allah. Ni dia, orang lelaki buka sikit ketiaknya, anak kita punya tangan ni di antara telinga dan bahu, sudahlah. Tak payah sibuk-sibuk macam ini ke. Kalau dihurai pun kita tak tahu huraian macam mana yang betul. Letak atas dada. Ada orang kata dada ni atas dia. Ada orang kata ini pun barisan dada juga. Perut atas pusat. Ada orang kata ni pusat atas pusat. Ada orang kata macam tu, betul juga. Ini pusat atas pusat, betul juga. Jadi tak usah gaduh lah. So kita dulu kecil-kecilnya kita belajar macam mana, Ustaz ikut sajalah benda tu, tak payah gaduh pun. Cerita sekarang ni kau nak solat ke tak nak solat? Yang kau sibuk tangan sana, tangan sini, tangan sana, semayang tak? Sebab tu orang kat luar sana, dia cakap apa? Sebab tu saya tak nak semayang. Kalau semayang gaduh. Lebih baik saya tak semayang. Dan tak gaduh apa pun. Lagi teruk tuan-tuan. Tu. So, solatlah. Jangan gaduh pasal zahir saja. Wa aqimis solata li zikri. Allah sebut. Wa aqimis solata li zikri. Dirikanlah solat untuk mengingat aku. Ingat Allah ke tak? Macam mana kita nak ingat Allah dalam solat? Luar solat pun kita tak ingat Allah. Jadi ingat Allah tu macam mana? Itu nak kena mengaji bab tauhid. Supaya kita benar-benar mengenal Allah. Allah tu bukan macam kita. Kita berada dengan Allah. Siapa yang sabar, Allah bersama dengan orang yang sabar. Bersama Allah tu dengan kita tu macam mana? Adakah macam kita bersama dengan kawan kita? Kawan kita kat sebelah kanan, so maknanya kawan kita sebelah kanan bermakna Allah di sebelah kanan. Macam tu. Kawan kita dekat depan kita bermakna Allah depan kita. Macam tu. Yang bersebelah tu kita. Yang berdepan tu kita. Allah tak ada sebelah, Allah tak ada depan. Macam mana tu? Jadi kalau pencipta tu sama dengan kita, bukanlah pencipta dia. Tapi nak kena belajar lah. Nak kena reti lah. Itu bab Tuhan. Bab nak menjaga amal kita ni pula. Supaya jangan dimakan sombong, ego, riak, takajum, ujub tu. Tu kena wajib pula ilmu tasawuf. Belajar bab tasawuf. Nak bersihkan diri 10 mazmumah, 10 mahmudah. Macam mana kita nak buang kejahatan, macam mana kita nak masukkan kebaikan. Kena belajar supaya kita tak riak, tak sombong. Baru mengaji, khatam 20 kali, 30 kali dah sombong. Kenapa? Ada janji syurga ke kalau khatam 20 kali tu? Pernah tanya tak para sahabat kau khatam berapa kali? Macam tu. Tapi kena mengaji lah. Sebab Islam tu memang ilmu. Nak solat pun kena reti Al-Quran, reti tajwid, reti Fatihah. Paling tidak, ni dia. Belajar tetap kena belajar. Beramal tetap kena beramal. Tapi macam mana nak menjaga amalan tadi? Sebab tu ada ilmu yang kita kena pelajari untuk menjaga amalan kita. Ada ilmu yang kita kena pelajari untuk mengenal diri kita, mengenal Tuhan kita. Ada ilmu yang kita nak kena pelajari untuk tahu kita punya sah batal tadi tu. Bab fiqahnya sah batal. Bab tauhidnya kita dengan Tuhan. Iman tadi tu. Bab tasawufnya nak jaga amalan kita. Kalau tidak kita beranganlah tuan-tuan, sibuk semayang tonggang terbalik, rasa macam best lah apa semua, tapi bila menghadap Allah kosong. Mana amalan yang banyak-banyak? Habis. Dunia dah makan. Salam tahajud.
Tahajud tu amalan seorang-seorang, amalan sembunyi-sembunyi, sedekah tangan kanan, kiri tak nampak. Sampai ke tahap tu. Ini kau bangun tengah-tengah malam, tak ada siapa pun tahu, tiba-tiba kau salam tahajud. Kau ada grup WhatsApp, ada 50 grup WhatsApp, satu grup WhatsApp 500 orang, semua kau tembak, tap, habis. Engkau punya tahajud malam tu habis, binasa, dimakan oleh riak engkau tadi tu. Habis. Tapi kalau memang kau diupahkan, kau rajin bangun tahajud kan, kejutkan kita orang semua. Setiap bulan nanti kami backing duit. Dapatlah ting masuk. Oh, berbaloi lah juga. Kau buat macam tu walaupun tak dapat pahala, walaupun kau tak bangun tahajud, kau bangun saja kau tak, atau kau tidur sebab nak duit, tak apa, dapatlah duit. Ini dah tak dibayar, pahala tak dapat. Kosong begitu saja. Sedih kan? Tak belajar ke dengan Nabi, tuan-tuan? Kita belajar dengan Nabi lah. Sab'atun yuzilmullah yawma la zilla illa. Ada 7 golongan yang dapat lindungan arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya siapa dia, tuan-tuan? Orang yang bersedekah dengan tangan kanan, tangan kiri tak tahu. Ni badan yang sama ni, tuan-tuan. Sedekah tangan kanan, tangan kiri tak tahu. Sekarang ni kita sedekah kat sini, Jepun tahu. Macam mana tu? Sebab tu kita menunjuk, kita nak cerita kat orang. Memanglah ada benda yang kita boleh cerita, tapi ada benda yang tak payah nak cerita. Siapa lagi? Rajulun yang bangun di sepertiga malam, fafadhat aina. Bangun 3/4 malam beribadah, minta ampun banyak pada Allah sampai menangis, tuan-tuan. Boleh menangis. Tangisan itulah yang akan memadamkan api bakaran neraka nanti, tuan-tuan. Jadi bila kita dah cerita kat orang semua ni, kita bangun tahajud lah, kosong, tak ada apa-apa. Dapat letih je, tuan-tuan. Dapat ngantuk je. Ini dia. Jadi kenapa perkara ni berlaku? Sebab kita tak faham. Kita tak mengaji daripada agama itu sendiri. Kita tak mengaji daripada apa yang Nabi dah ajarkan kepada para sahabat, sampai kepada alim ulama, sampai kepada kita. Jadi paling tidak itulah, bila mana kita sambut Maulid Rasul, bukan sekadar sambutannya, tapi pengajarannya tu kita nak kena ada, nak kena ambil, nak kena bawa. Sebab itulah yang akan memandu kita sebenarnya. Jadi tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudara yang dirahmati Allah sekalian, sekadar tu sajalah ceramah pada pagi ini. Dah terlebih sikit, tuan-tuan. Minta ampun, minta maaf banyak-banyak. Jadi mudah-mudahan dengan waktu yang pendek ni, sama-sama kita dapat saling ingat memperingati. Saya bercakap ni bukan untuk tuan-tuan saja, bahkan lebih utama untuk diri saya, untuk sama-sama beringat supaya tadilah kita dapat mengambil pengajaran, kita dapat menekankan semua-semua dalam diri kita, sama-samalah kita jadi manusia yang banyak beri kebaikan kepada orang lain. Sebab itu yang Nabi suruh, Nabi tuntut. Tak banyak pun tak apa, tapi paling tidak adalah. Selagi kita hidup ni, berbaktilah sungguh-sungguh. Bila mana kita mati nanti, orang akan kenang. Sebab tu Nabi sebut mustarih wa mustaraha minhu. Nabi sebut ada satu ketika lalulah jenazah tepi Nabi. Bila lalu saja, Nabi pun sebut mustarih wa mustaraha minhu. Sahabat bertanya, apa maknanya Rasulullah? Kalaulah yang mati ni tadi seorang yang baik, maka berehatlah dia di sana. Dia mati sampai ke alam kubur, alam barzah, dia berehatlah. Sebab kat dunia ni dia baik sangat, banyak buat kebaikan. Letih tu, letih. Memang letih. Siapa kata tak letih, tuan-tuan? Saya ceramah ni, ceramah sejam, 2 jam, mandu 5 jam, 6 jam nak sampai. Mata pula tak berapa nampak, dah kabur dah, silau. Semalam saya termakan jalan sikit. Saya bagi orang rumah terdekat, bang, mau patah balik. Kalau tidak, memang kau yang habis dah. Letih, tuan-tuan, letih. Siapa kata tak letih? Duit tu cerita lain lah, makan tu cerita lain lah, tapi letih. Siapa kata buat baik ni tak letih? Kita bukan malaikat, tuan-tuan. Kita manusia. Jadi kalau yang mati tadi tu orang yang baik, Nabi kata berehatlah kamu di sana. Berehatlah kamu. Tapi kalau yang mati tadi orang yang jahat, yang selalu menyakiti orang sekeliling dia, Nabi kata wa mustaraha minhu. Jadi dengan mati dia tadi tu, orang keliling dia dapat rehat. Alhamdulillah, lega dah. Mati ni, mamat tu dah mati dah. Kalau tidak, selagi dia hidup, selagi itulah menyusahkan kita. Habis satu kampung ni diporak-porandakan dengan fitnahnya, dengan macam-macam cerita dia. Jadi kita beringatlah. Jadi kita ni ngaku umat Nabi Muhammad, kita duduk kat mana? Nak mustarih ke? Wa mustaraha minhu. So, terpulang pada kita lah. Sebab Allah beri pada kita pilihan. Jadi kalau kita salah pilih, jangan salahkan siapa-siapa lah. Jadi kita nak kena pandai betul memilih, supaya di dunia kita selamat, di akhirat kita selamat. Dan itu yang telah diajarkan oleh Nabi kepada kita. Jadi tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudara yang dirahmati Allah sekalian, sekadar itu saja renungan untuk kita bersama. Yang baik diambil, diamal, dipanjang-panjangkan, yang buruk jangan kurang.
Daripada saya minta ampun, minta maaf banyak-banyak. InsyaAllah mudah-mudahan ada umur, ada rezeki. Kita jumpa lagi. Aku laqad azza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.